Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rafizi letak jawatan. Rafizi terus keluar dari PKR. Rafizi terus keluar daripada kerajaan Madani. Tiga soalan itu adalah soalan yang paling walaun suka. Apa punca kekalahan kepada Perikatan Nasional di Sungai Bakap? Adakah kerana Rafizi ada di Sungai Bakap? Kerana menurut yang ini saya sisipkan artikel itu. Adakah memang betul kehadiran Rafizi di Sungai Bakap menjadi salah satu punca kekalahan Pakatan Harapan di Sungai Bakap? Adakah kerana dia hadir di Sungai Bakap betul dia kalah dan perlu dia letak jawatan tinggalkan kerajaan Madani? Pada pendapat saya tidak. Kenapa pula kehadiran dia boleh menyebabkan kekalahan? Kehadiran Rafizi Ramli di Sungai Bakap itu sepatutnya menjadi kekuatan yang diperlukan untuk mereka menang di Sungai Bakap. Tetapi lain pula komen daripada Syahidan ni. Seolah-olah kehadiran Rafizi Ramli di Sungai Bakap itu menjadi salah satu punca pula kekalahan. Jadi kalaulah Rafizi adalah punca kekalahan, memang tak lama lagi, memang satgi kita dengar lah suara-suara daripada walaun untuk mintalah Rafizi Ramli lah letak jawatan lah, punca kekalahan lah. Saya fikir itu biasalah, permainan politik. Tapi kalau Rafizi Ramli letak jawatan, kenapa? Jadi kenapalah kalau Rafizi Ramli letak jawatan? Kenapalah? Bukan pun Perikatan Nasional boleh jadi kerajaan. Bukan pun Perikatan Nasional boleh jadi kerajaan kalau Rafizi Ramli letak jawatan. Jadi kenapa mau paksa Rafizi Ramli letak jawatan? Lebih baiklah supaya beramai-ramailah pergi enjoy dulu kemenangan ini, sebab tidak lama lagi pasti kalah juga. Jangan risau, ada banyak lagi PRK yang bakal berlangsung. PRK Nenggiri itu bakal berlangsung tidak lama lagi. PRK untuk 6 parlimen kemungkinan besar boleh berlaku lagi, kecuali di 2 tempat mungkin ada 4 lagi untuk PRK, untuk parlimen, beberapa parlimen. Di sana baru kita tengok lagi siapa menang siapa kalah. Jadi untuk Rafizi Ramli dikatakan, dituduh sebagai punca kekalahan PRK Sungai Bakap itu agak kurang munasabah, agak kurang logik. Sebab yang dia cakap itu bukan yang sembarangan. Dia berikan penerangan. Lainlah kalau dia datang sana beritahu tentang motosikal naik pakai diesel. Lainlah kalau dia pergi sana dan bagi tahu manusia itu dijadikan ISO 14001 dan sebagainya. Itu memang agak pelik lah kan kalau itu terjadi. Okey, so apa komen anda? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada Perikatan Nasional yang telah memenangi PRK Sungai Bakap. Ya, memang sudah dijangka mereka boleh menang. Walaupun ramai yang meramalkan bahawa PHBN bakal merampas semula kerusi di Sungai Bakap itu, tapi nampaknya itu semua tidak kesampaian dan itu menyebabkan kekalahan yang agak teruk kepada Pakatan Harapan. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tidak lama lagi pastinya kita akan mendengar banyaklah suara-suara baru yang akan berkumandang di udara. Di mana-mana ceruk pelusuk walaun menyatakan supaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan.
pastilah ramai yang akan minta paksa dan pujuk serta macam-macam lah yang akan dicakap di apa, banyaklah yang akan cakap supaya Perdana Menteri letak jawatan. Tapi bagi saya, kenapa mau minta Perdana Menteri letak jawatan? Apa kena mengena PRK itu dengan dia letak jawatan? Sebab kemenangan PRK Kuala Kubu Baru pula, Sungai Bakap itu tidak pun menggugat seinci pun keadaan kerajaan sekarang. Tidak pun menggugat parlimen. Jadi kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu letak jawatan? Kalau dia perlu letak jawatan kerana PH kalah, kenapa dulu Muhyiddin tak letak jawatan, Hadi Awang tak letak jawatan ketika PAS PN kalah di Kubu Baru? Kenapa pula diorang tidak letak jawatan kan? Jadi pada pendapat saya, orang-orang yang minta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan itu adalah orang-orang yang terdesak untuk melihat diorang punya pemimpin-pemimpin untuk merampas semula kerajaan. Tetapi percayalah, tidak ada kena-mengena parlimen dengan Kuala Kubu Baru. Walaupun mungkin dicanang-canang lagi bahawa ini adalah satu referendum rakyat lah konon, ini adalah suara rakyat lah untuk menunjukkan bahawa ini kerajaan perlu tumbang dan sebagainya, tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku kerana sudah pun diberitahu oleh Agung bahawa Baginda tidak akan melayan sebarang tebuk-tebuk atap, tebuk-tebuk pintu belakang, jalan singkat, khianat mengkhianat, tidak akan berlaku. Okey. Lagipun sudah ada akta lompat parti. Jadi kerana itu, desakan untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meletak jawatan adalah tidak relevan, tidak betul dan langsung tidak kena mengena dengan PRN kali ini. Apa pula kena mengena PRN ini dengan parlimen? Tiada kena mengena, ya. Jadi apapun, kita ucap tahniah lah. Kita ucap tahniah kepada Perikatan Nasional yang berjaya menang di Sungai Bakap dengan cemerlang sekali, ya, dengan cemerlang sekali. Kekalahan ini menunjukkan bahawa PHBN perlu fikirkan sesuatu yang lebih padu, terutamanya kepada pengundi-pengundi UMNO yang mungkin tidak mengundi Pakatan Harapan, ya. Kenapa mereka tidak mengundi? Kenapa itu menjadi tanda tanya yang perlu dijawab, disiasat. Denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, tadi saya tonton video Jufazli dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata Perikatan Nasional, ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng, inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024, dia kata. Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini, dan entah tok kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek kebayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan, mungkin ada lagi yang sokong PM. Mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku.
Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh sudah, susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Nah, letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi. Pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap. Tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agong sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agung sekarang, Agung yang tegas. Tidak ada harapan lagi. Untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah campaign. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tidak tahu. Masih boleh jalan lagi atau tidak. Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada. Kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, tadi saya tonton video Jupasli. Dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata Perikatan Nasional, ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng. Inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024. Dia kata. Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini. Dan entah Tok Kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek Kabayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku. Tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan mungkin ada lagi yang sokong PM. Mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh sudah, susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah.
Nah, letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap, tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agong sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agung sekarang, Agung yang tegas. Tidak ada harapan lagi untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah campaign. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tidak tahu. Masih boleh jalan lagi kah tidak? Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada. Kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Apa kata semualah, satu kalilah UMNO semualah keluar dari kerajaan lah. Bukan Noh Omar saja. Apa kata kalau semualah. Ini Noh Omar bila Najib Razak kalah di mahkamah teruslah pergi masuk bersatu. Kan bagus. Baguslah tu. Bagus. Tapi masalah dia, kalau semua ahli MP daripada UMNO masuk keluar dari kerajaan, diorang pergi mana? Siapa yang mau terima diorang lagi? Siapa lagi yang mau terima diorang? Sekarang tiba-tiba yang paling peliknya pula, setelah begitu huha, tiba-tiba ada pula pengumuman orang yang sudah dibuang, orang yang sudah digantung daripada UMNO, dari keahlian, dibuka semula untuk boleh buat rayuan, kita terima. Adakah ini tandanya UMNO pun semakin terdesak? Apapun, UMNO berada dalam kerajaan madani sudah cukup bagus. Jadi kita harap Zahid Hamidi tetaplah berfikiran waras, tetaplah berfikiran profesional. Jangan terikut-ikut dengan Noh Omar. Jangan terikut-ikut dengan Noh Omar yang hanya kerana Najib terus keluar daripada kerajaan. Berbaloikah UMNO keluar dari kerajaan perpaduan ini? Kerajaan perpaduan tidak rugi apa-apa. Yang paling rugi, kerajaan perpaduan rugi ialah dia kehilanganlah majoriti 2/3. Itu saja. Tapi untuk dia tumbang, tidak akan tumbang. Yang tumbang UMNO. Ini apa itu siapa lagi? Sekarang semuanya sudah mulai berani bersuara balik tahu. Tok Matasan tiba-tiba seolah-olah tidak lagi sehaluan, mempersoalkan BlackRock dan sebagainya.
Kemudian ramai lagi lah yang lain-lain pun kan. Tapi baguslah kalau UMNO keluar. Tapi kalau saya lah jadi UMNO, saya tidak mau keluar lah. Sebab kalau saya keluar, saya dapat apa? Apa yang saya dapat? Paling-paling jadi pembangkang. Lagi pula, sanggupkah Zaid Habibie untuk berkawan semula dengan Muhyiddin Yassin? Sanggupkah? Sanggupkah dia berkawan dengan Muhyiddin Yassin? Geng keras Mahathir dulu. Geng keras Mahathir dulu yang sangat-sangat berjanji, bertekad, nekad untuk mesti penjarakan Najib Razak. Tapi Mahathir pun tiba-tiba berkawan dengan Muhyiddin. Ini politik caca murba. Semua sanggup jilat ludah, jilat makan balik muntah, hanya untuk mau berkuasa. Lepas tu, PAS pun tiba-tiba lah berkawan dengan Mahathir, yang dulunya Maha Firaun lah, macam-macam. Okey, jadi kalau UMNO keluar daripada kalau UMNO keluar daripada kerajaan, tidak apa-apa kerugian pun bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah mungkin kelebihan juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin kelebihan juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bersihlah kerajaan ini. Bersihlah kerajaan ini daripada aura-aura mahkamah, aura-aura orang yang bakal kena penjara. Okey, jadi tinggalkan komen anda. Apakah anda rasa kalau UMNO keluar daripada kerajaan ini akan tumbang? Saya pikir tidak. Tunjuk nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.